Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua sahabat muka buku Cafe 18 UTC Kedah. Apa khabar semua hari ni? 25 hari bulan 2 2021. Dah hampir ke penghujung bulan 2. InsyaAllah kita akan memasuki bulan 3 di tahun 2021. So, how are you semua? Apa khabar semua adik-adik? Bagaimana persediaan emosi, persediaan mental, persediaan semua kelengkapan untuk memasuki alam persekolahan secara fizikal semula. Yeay, best kan? Boleh jumpa kawan-kawan yang telah lama tidak kita ketemui, hampir setahun. Jumpa sekejap, dah PKP semula, tak sempat nak bergurau senda. Tetapi ingatan Mami untuk semua macam biasa, COVID-19 masih belum meninggalkan kita. Vaksin belum terima sepenuhnya, baru dekat golongan-golongan khas. Sasaran khas. Kita menunggu giliran kita. Jangan lupa update dekat apps My Sejahtera untuk membolehkan dan melayakkan kita menerima vaksin pada ketika yang dijadualnya nanti. InsyaAllah, semoga sementara menunggu kita masih kekal selamat, kekal bahagia, kekal sejahtera bersama keluarga dan rakan-rakan kita. Jadi macam biasa, kekal mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kerap membasuh tangan menggunakan sabun dan ataupun hand sanitizer, jaga jarak 1 meter untuk kita bersama-sama berjuang ke saat akhir untuk memerangi COVID-19. Hai Mar, hai. Hai Aisyah Soleha, thank you kerana bersama kita. Ma, work from home ke hari ni ataupun dekat kafe? Rindu dekat anak-anak Mami dekat Pulau Pinang. Okay, so Mami gorgeous love bila tengok Mami pakai baju terus terfikir, Rabu ke Khamis? Mar dah biasa hari Rabu kita akan bersama di Cafe 18 pada satu ketika dulu. Setiap hari Rabu dengan pakai warna biru. Hari ni kita meminjam gelombang komunikasi warna biru itu untuk dikongsikan di laman muka buku ini. Walaupun hari ni sebenarnya hari Khamis, warna yang banyak di sekeliling alam kita adalah warna kuning dan orange kan, iaitu warna idea. Warna kuning tu idea, warna semangat, warna kekuatan, warna energetik, kuning dan orange. Tapi Mami pinjam dengan latar belakang lampu yang warna orange sikit-sikit tu, cozy-cozy tu. Okey, jadi gelombang komunikasi warna biru untuk kita berkomunikasi secara maya hari ini. InsyaAllah. Terima kasih Mar, masih ingat ilmu yang kita kongsikan sebelum ni. InsyaAllah semoga ilmu yang bermanfaat menjadi bekalan kita untuk bertemunya pada hari akhirat nanti. Jadi hari ni tak boleh lama-lama. Hari ni kita fakta padat dan ringkas. Selalu kata macam tu kan. Tapi akhirnya terlajak juga. Okay, harap-harap hari ni dalam masa yang singkat dan padat kita boleh selesaikan perbincangan kita. So ada apa-apa yang dekat sini yang nak bertanya, nak berkongsi, nak bagi idea, nak bagi pendapat, khususnya para remaja, silakan. Dan untuk sahabat-sahabat muka buku 6 orang yang bersama Mami, jangan lupa untuk share supaya perbincangan kita pada petang ini dapat dimanfaatkan bersama, khususnya kepada golongan remaja. Okey, silakan. Hai Lily dah masuk dekat situ. Saya dah nampak gambar Lily kat situ ada. Hari ni WFH
dah terbiasa dengan ilmu Mami Biru untuk rabut, takkan gelombang komunikasi, tingkatkan gelombang komunikasi. Yes, betul. Betul, Mar. Okey. So, tajuk perbincangan kita hari ni, terus kita masuk, tak ada lagu-lagu, no more lagu-lagu. Sebab next nanti tepat pukul 3.30 kita ada komitmen lain pula. So, hi Ratna Safura, my friend, my lovely friend yang comel dengan anak-anaknya yang insya-Allah bakal memasuki remaja juga 2-3 tahun akan datang. Okay, Ratna Safura yang sentiasa gorgeous. Thank you. Jom share lagi supaya kita dapat manfaat bersama. So, tajuk hari ini adalah mengenai realiti cinta remaja dan kita boleh semak pula bersama kita siapa-siapa yang dah remaja purba macam Mami. Remaja purba, harap-harap tak pupus macam dinosaur kan spesies kita, supaya kita dapat meneruskan kesinambungan spesies kita. Hai Akilah Balkis, hai. Thank you. Okay. Ada juga sahabat muka buku yang bersama Mami hari ni. Kemudian dia add Mami dalam FB personal Mami. Alhamdulillah, thank you juga. Hai Nur Azilah Azizan. Hai, thank you Azilah bersama Mami hari ni. Okey, bulan ni hari yang terakhir Mami berkeudara secara langsung di muka buku LPPKN Kedah dan juga UTC Kedah, sebab bulan depan banyak rombakan-rombakan yang kena buat, sebab tak boleh commit setiap minggu, tapi insya-Allah akan cuba sekurang-kurangnya sebulan sekali paling kurang. Sebab banyak yang dah kejar untuk program secara fizikal. Hai Aida dari kejauhan, miss you Aida. Okey, jom kita berbincang bersama-sama remaja-remaja purba dan juga jangan lupa jemput untuk remaja-remaja di luar sana untuk kita berbincang tentang realiti cinta remaja. Hakikat kenyataan itulah dia perasaan cinta, antara salah satu perasaan yang boleh kita kongsikan dan fahami bersama hari ini. Hai Akma, thank you Akma. Okey, jangan lupa share lagi, share. Okey. Okey, dalam sesi ini, kenapa kenapa Lily? Okey je, saya boleh nampak anda di sini. Ada line ke problem? Tolong respon ataupun tak dengar. Okey, ataupun tak dengar boleh respon. Okey, harap tak ada gangguan bising lagi seperti minggu lepas. Biasalah kalau berkeudara dari rumah, kalau tak dalam rumah sendiri, rumah-rumah dikelilingi ini ada sound effect tertentu. So hidup kita ni, body kita ni macam kamera, okey? Macam kamera di mana kita fokus kepada apa yang kita nak fokuskan, okey? Perkara-perkara yang penting dan istimewa kita fokuskan sampai ke tahap titik fokus yang kita rasa sesuai, baru kita snap gambar. Okey, begitulah juga dengan perjumpaan dan perbincangan kita secara maya hari ini. Okay, mungkin ada sound effect, mungkin ada lintasan-lintasan di belakang yang tak kita sengajakan. Jadi fokus kepada yang penting, catch ataupun snap yang penting sahaja, abaikan yang lain-lain. Okey. Okey, jadi hari ni kita sama-sama akan cerita, bukan akan bercinta. Arisa Aufa. Okey, thank you Arisa Aufa. Okey, hari ni kita akan bincang sama-sama tentang apakah cinta, apakah itu cinta dan bagaimana. Halo Puan Live, last dah ni. Last ni tak ada. Bukan. Last bulan Februari 2021. Ada lagi 8 bulan dalam 2021 insya-Allah. Tetapi perlu
jarak-jarakkan sikit, tapi kita tengok dalam perancangan nanti sebab baru nak menyusun semula dan membuat penyesuaian semula dengan PKPB yang mana di Kedah dan negeri-negeri tertentu dah boleh melakukan aktiviti ataupun program-program secara fizikal yang menjadi keutamaan kita. Di samping kita juga tidak akan tinggal perjumpaan-perjumpaan di muka buku gitu. Hai Zati Zarin, Assalamualaikum ya Muaz, Waalaikumsalam. Seredup gerhana. Nak kita menyanyi lagu cinta lagi hari ni. Tak sempat sebab rasanya mengejar waktu hari ni. Tapi tak tahu, kadang-kadang kita lain yang dirancang, lain yang keluarkannya kan. Okey, cuba nak cuba pack kan, padatkan masa dengan info sebabnya nanti ngantuk petang-petang. Alasan. Tapi yang pentingnya sebenarnya tepat 3.30 nanti ada komitmen lain yang tidak kurang penting juga, dan kita bila berjanji tak boleh mengkiri kan. Okey, cuba dan di sini pun kalau lama-lama nanti jemu dahlah setiap minggu berkeudara. Kemudian lama-lama 1 jam lebih pula kan. Aduh. Nanti syok sendiri. Biasalah orang yang memang kekuatan dia pada suara, gelombang komunikasi. Jadi bagi mikrofon, bagi kamera, bagi program-program untuk bercakap, tak berhenti cakapnya. Tapi dalam rasmi je lah, tak rasmi taklah juga banyak bercakap macam ni. Hai Aziza Abdul Hamid, Assalamualaikum Aziza, apa khabar hari ni? Baik ke? Okey. Jadi, dalam cinta yang kita akan bincang hari ini, kita juga akan sama-sama memahami bagaimana perasaan cinta yang ada kalanya tersalah suai ataupun tidak diuruskan dengan betul, maka boleh membawa kepada kesan ataupun menyebabkan remaja ataupun manusia itu terhanyut dalam khayalan. Khayalan lantaran apa? Menyebabkan golongan ini atau mereka-mereka yang dilamun cinta dan berkhayal dengan cinta ini terlibat dan terpedaya dengan emosi sendiri dan apa bahasa yang nak gunakan, terikutkan nafsu yang akhirnya merosakkan diri akibat terjebak dengan aktiviti seksual di luar nikah ataupun juga aktiviti seksual di luar tabi'i. Itu yang kita nak bincang tentang cinta ni. Okey, jadi kita nak tengok perkaitan tersebut. Ada orang yang bercintanya bahagia hingga ke syurga, ada orang yang bercintanya separuh jalan gagal, ada orang yang terhanyut dengan gelombang dosa akibat cinta yang suci murni itu ternoda. So bagaimana? Cinta itu tak salah kan, sebagai semua orang tahu, cinta itu adalah anugerah paling agung daripada pencipta kepada kita semua. Tak boleh kena kontrol. Saya menyanyi lagi. Dia bila terlalu ekspresif ni nanti dia menghayati. Bila menghayati itulah akan keluarkan dengan nyanyian walaupun sumbang. Hai Suzana, hai Nurul Najiha, hai Murniza. Terima kasih kerana bersama. Anda belum terlewat lagi untuk kita bersama pada hari ini untuk berbincang tentang remaja. Remaja pula. Tengok atas Syashul. Tentang cinta, realiti cinta remaja. Ini remaja-remaja purba kat sini kebanyakannya lah, termasuk dengan Mami, banyak sangat pengalaman dalam cinta, bukan? So, jom kita share. Sebelum bercinta tentang cinta yang sangat istimewa, Mami semua nak tanya, siapa dekat sini yang betul-betul remaja?
Okey, yang betul-betul remaja sila angkat tangan. Adakah kat sini yang betul-betul remaja lagi? Hai Hasiatur Rahmah. Betul ke saya sebut ni? Hasiatur Rahmah Muhammad. Kalau salah minta maaf salah sebut. Nak panggil apa ni? Panjang sangat ni. Okey. Siapa dekat sini yang masih remaja? Okey, sebabnya Mami selalu tanya siapa yang kat sini masih remaja dan siapa yang ada keinginan nak kahwin. Hayati ada di sini. Okey, siapa yang remaja yang nak kahwin angkat tangan. Kalau duduk dengan mak dengan ayah kat situ angkat tangan bagi mak ayah tengok. Saya nak kahwin, saya. Okey, kita tengok berapa orang yang nak angkat tangan. Kalau biasanya Mami bagi tahu dekat sekolah ataupun dekat IPT, IPTA, IPTS, menarik kolej jururawat kan. Menariknya bila Mami tanya, siapa yang nak kahwin? Macam ni, dia takut, keliru, risau. Okey. So salahkah Mami nak tanya? Muhammad Izwan, hai. Assalamualaikum Izwan, tuan. Okey, jadi salahkah sekiranya seorang lelaki terpandang seorang gadis jatuh hati dan ada keinginan untuk memiliki dan melayari kehidupan bersama untuk kahwin. Nurul Najiyah, saya nak kahwin. Dah kahwin ke belum? Jihah. Saya nak kahwin. Okey. Jihah, share lagi dengan adik-adik yang lain ya, Jihah. Okey, salahkah perasaan tersebut jika seorang wanita, seorang gadis, seorang perempuan, saya remaja purba yang manis-manis. Sama, Mami lagi purba daripada Khairul Nisa. Jiwa saya masih remaja, yes. Okey, jiwa remaja ni Ratna Safura, tapi yang pentingnya kita dah nak masuk golongan remaja purba, bukan? Antik. Seronoknya tapi kahwin. Jom. Okey. Hati remaja. Okey, nanti tanya dekat remaja-remaja siapa yang nak kahwin. Okey, kalau ada sesetengah remaja yang dia orang saya tak nak kahwin lah. Biasalah tingkatan 2, tingkatan 3 malu kan bila berbincang tentang kahwin tapi nak bercinta. Okey. Jadi salahkah seorang lelaki tertarik dan terpikat, jatuh hati, jatuh cinta, ada keinginan nak berkahwin dengan seorang perempuan? Salahkah seorang remaja perempuan jatuh hati, tertarik, jatuh cinta dan ada keinginan untuk bersama dan berkahwin dengan seorang remaja lelaki? Tak salah kan? Itu kita panggil hubungan yang normal, perasaan yang normal. Adakah perasaan tu mak kita yang cipta untuk kita? Dia kata pergilah cinta. Adakah ayah kita suruh ataupun cikgu ajar dalam silibus di sekolah? Tidak. Jawapan dia tidak, bukan. Tetapi perasaan itu secara semula jadi akan hadir di dalam hati setiap manusia bila tiba tika dan saatnya. Bukan dibuat-buat. Kalau tak jatuh hati, nak buat macam mana? Memang tak jatuh hati. Kalau tiba-tiba jatuh hati, memang jatuh hati. Tetapi adatnya kita diajar untuk bersopan santun. Janganlah gelojoh kan. Saya teringat ni ada juga ni remaja yang saya kenali, bila orang nak dekati dia, hai boleh berkenalan, dia kata memang selamat berkenalan, saya memang dah lama dah minat dekat awak. Sebenarnya dia sedang menutupi perasaan malunya apabila cuba di-adjust untuk oleh jejaka tersebut. Saya juga kan, jadi respon manusia itu berbeza mengikut personalitinya. Okey, jadi keinginan untuk disayangi, menyayangi, dicintai, menyintai itu adalah anugerah istimewa daripada Sang Pencipta yang di atas sana
bukanlah kita ataupun nenek kita pesan ataupun mak kita pesan. Okey, bagaimana dengan adakah normal untuk seorang remaja lelaki melihat seorang remaja lelaki yang lain, kemudian dia tengok, oh handsome-nya, saya sukalah dia, saya jatuh cinta dan tertarik dengan dia. Okey, normal ke tak? Dan bagaimana pula seorang gadis tertarik hati dengan gadis yang lain, ada keinginan untuk bercinta bersama dan berkahwin? Normal ke tak normal? Jawapannya tak normal, bukan? Okey, jadi hari ini kita akan berbincang tentang cinta yang normal di antara seorang jejaka dan juga seorang gadis, dan bagaimana hubungan cinta yang dianugerah oleh Allah ini akhirnya ternoda ataupun tercalar kesuciannya kerana terbabas melakukan hubungan seks di luar nikah. Dia ada proses, dia tidak ada secara tiba-tiba. Okey. Hai Sally, hai Fairodesa, hai. Okey, ada tak seorang lelaki masa kita remaja-remaja dulu kan, ingat balik di zaman persekolahan kita, kalau anak-anak remaja yang menonton Mami hari ni bersama dengan orang yang anda jumpa, tiba-tiba seorang lelaki dia datang, "Hai, saya minatlah kat awak. Jom kita pergi beromen." Oops. Nak cakap perkataan apa yang sesuai, itu maksud dia yang itu. Ada tak seorang lelaki terus dia nak berkenalan dengan seorang wanita gadis tersebut, ataupun seorang gadis nak berkenalan, menghulurkan salam kenalan dan terus ajak untuk melakukan hubungan seks? Tidak, bukan? Pastinya tidak jawapannya. Okey, sebab dalam perhubungan dia ada fasa-fasa dalam perhubungan itu. Sebab itulah kita berbincang tentang cinta, dan di akhir slot kita nanti kita boleh buat keputusan, khususnya yang remaja, adakah pada ketika ini sesuai untuk saya bercinta. Ini tidak termasuk dalam golongan remaja purba yang telah berkahwin. Okey, awas jangan bergatal lagi. Menggatal dengan orang yang dekat sebelah tu okey kan? Jangan orang lain buat alasan pula nanti. Okey. Jadi Mami nak tanya semua orang dekat sini, okey, berjumpa dengan seorang gadis ataupun jejaka, lihat, pandang, kemudian berjumpa, berdating, dah jatuh kasih dan sayang, selalu keluar bersama, berpegangan tangan, akhirnya melakukan hubungan seks. Okey tak okey? Okey, kita sekarang dah moden. Okey, kita jangan fikir zaman dulu. Okey, hari ni 2021. Kalau dulu, zaman Mami dilahirkan zaman 70-an, kemudian masuk alam remaja 80-an, masuk universiti 90-an. Nak comparekan dengan zaman 2020 dan ke atas ini, dulu ala koman kuno kan, zaman kuno. Sekarang ni zaman dah moden, dah ada telefon. Kalau dulu telefon hanya boleh bercakap, sekarang kan telefon dah boleh nampak muka. Takkan kita nak berfikiran macam dulu. Okey, so sekali lagi Mami tanya, okey, orang yang dah moden, dah serba canggih ni, boleh tak zaman sekarang ni, boleh terima tak kita melakukan hubungan seks sebelum kahwin? Okey. Roslan bin Aruf, ya. Terima kasih Cik Roslan. Okey, boleh tak soalan tadi untuk semua? Ratna Safura dah jawab, tak okey untuk melakukan hubungan seks sebelum kahwin. Alah, kuno lah Ratna ni. Itu zaman nenek-nenek kita dulu tu. Sekarang ni zaman dah canggih lah, handphone pun dah ada kamera kan. Cuba berfikiran open minded sikit. Okey, boleh tak? Teruna Dara tak jual kat Shopee. pelanggan tegar Shopee ni. Betul kan?
Mami Bat still nampak remaja sweet. Thank you Puan Rosniyati yang selalu gorgeous dan sweet talker. Okay, terima kasih juga selalu support, selalu ada kat sini bersama Mami Bat, Mami Rosni yang bersama. Dah dapat menantu ke? Mami Rosni? Rosniyati dah dapat ke? Okay, so berbalik pada soalan tadi, nampaknya Ratna Safura bertegas-tegas cakap tak okey sebab darah dan teruna tak boleh diganti semula sebab tak boleh beli kat Shopee, bukan? Okey, ya betul. Okey, apa terjadi kalau remaja tersebut alah kuno lah. Dah moden dah sekarang ni, pedulikan semua tu. Okay, saya nak juga melakukan hubungan seks sebelum kahwin. Kalau yang Islam, apa hukum dia? Mami dah tanya dengan remaja-remaja Kristian, remaja-remaja yang pengganut agama Hindu, pengganut Buddha dan sebagainya, dan apa yang Mami dapat bila bertanya bersama-sama semua bila dalam program-program fizikal yang pernah Mami laksanakan sebelum ni, semua jawapannya, semua agama di dalam dunia kita melarang melakukan hubungan seks sebelum kahwin. Okay, semua agama di dunia melarang melakukan hubungan seks sebelum kahwin. Tapi kalau buat juga jadi apa? Yang Islam kata dosa besar. Dah tahu dosa buat juga jadi apa? Masuk neraka, Mami. Tak nak masuk neraka. Okey, jadi semua orang tahu perkara yang sama, tapi kalau kita tengok balik semula sekarang ni, masih ada tak perlakuan hubungan seks sebelum kahwin? Ada tak anak-anak ataupun bayi-bayi yang dibuang di sana sini, diletak di tepi longkang, diletak di dalam toilet dan sebagainya, ada kan? Jadi sebab apa? Sebab itu adalah bayi-bayi yang kebanyakannya dilahirkan daripada hubungan yang tidak sah. Bayi-bayi yang dilahirkan secara tidak sah taraf, di mana ibu dan ayahnya kebanyakan melakukan hubungan seks di luar nikah, dan disebabkan perasaan takut tersebut, maka itulah penyelesaian yang paling mudah yang dianggapkan selamat oleh golongan remaja. Sebab itulah kita kena faham bahawasanya cinta itu tak pernah salah dan tak pernah dosa. Tetapi bagaimana kita salah faham terhadap cinta itu menyebabkan kesukaran kita mengawal emosi kita, dan akhirnya terjebak dalam hubungan yang memusnahkan diri sendiri. Okey, minggu lepas kita dah bincang tentang bunga ros, bukan? Jadi minggu ini adakah kesinambungan daripada perbincangan minggu lepas, kenapa lelaki ataupun wanita yang semuanya mengatakan hubungan seks itu dosa, akhirnya ada di kalangan mereka sendiri yang pernah melakukan hubungan seks tersebut. Okey. Fatah, hai Izhar Ibrahim, thank you kerana bersama saya di petang ini. Okey, jadi sebelum kita pergi deep, boleh tak kita share apa yang dimaksudkan oleh cinta? Apa maksud cinta? CINTABUTA, tak bermata. Dah termenyanyi juga. So apa dia cinta? Tolong sikit type dekat ruangan komen apakah definisi ataupun maksud cinta ataupun makna cinta yang anda semua faham. Type di ruangan komen. Okey, Mami tunggu, Mami tak marah. Okey, apakah cinta? CINTAGILA kan? Okey, cepat Mami tunggu. Tengok jam kan, terbabas lagi. Okey, kita ada masa lagi. 1 jam, setengah jam. Dah pukul 3 dah.
Okey, 17 orang start hati berbunga-bunga dah. Okey, sila hiaskan bunga tersebut dengan makna cinta. Okey, apa dia cinta, Khadijah Khidir? Okey, apa dia cinta? Apakah cinta? Oh, orang kata cinta itu gila. Ada orang kata cinta itu umpama sambal belacan. Sedap dimakan tapi pedasnya sendiri mau tahan. Kalau tak makan tak sempurna hidup sebagai insan. Wah, siapa yang kata tu? Saya tertengok dalam satu cerita yang Apek berlakon tu. Saya tak ingat cerita apa tu. Dia nyanyi, cinta itu ibarat sambal belacan. Okay, bolehlah share dengan saya apakah cinta. Ya, Hasni Abdul Majid, kawan lama yang lama tak jumpa, apa khabar? Cinta tak semestinya bersatu, betul? Apa makna cinta lagi? Cinta, C-I-N-T-A, cinta. Apakah cinta? Okey, cinta itu adalah perasaan semula jadi yang dianugerahkan oleh Allah yang lahirnya daripada hati setiap manusia. Okey, cinta manusia sesama makhluk, cinta manusia terhadap apa yang dimilikinya, cinta manusia, cinta yang paling agung adalah cinta kepada penciptanya, iaitu untuk yang Islam adalah cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasul, cinta terhadap ibu bapa, akhirnya cinta sesama insan di dunia. Okey, cinta itu satu hati menjadi satu. Itu kata Khadijah Khidir. Makna dia, bila kita sebut perkataan cinta, dia datang daripada hati. Okey? Semua orang dilahirkan ada hati tak? Okey, siapa-siapa selagi nama manusia, dia dilahirkan di dunia ini dengan mempunyai komponen dalam diri dia itu hati, dan pastinya dalam hati itu ada cinta. Okey? Tu cerita lama puan, Lady Boss tu. Okey. Betul lah tu. Okey, memang cerita lama pun. Dah klasik kan. Cerita dengan remaja purba ni dia tak tengok cerita yang sekarang, dia tengok klasik-klasik je lah. Okey Lily. Okey, saya dengan Lily pun berbeza kan zamannya. So minat kita pun berbeza. Okey. So selain daripada cinta, sebab apa yang berlaku, apa yang menyebabkan berlaku juga hubungan seks di luar nikah adalah kekeliruan remaja mengenai emosi dia sendiri, iaitu cinta ataupun nafsu, dan juga nafsu serta gila bayang. Okay, sebab itu kita nak memahami apa itu cinta, apa itu nafsu dan apa itu gila bayang. Okay, kalau cinta itu lahir dan merupakan perasaan, bagaimana pula dengan nafsu? Nafsu ni dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Malaysia kita, bahasa Melayu kita, nafsu ni sebagai apa ya? Boleh share? Apa maksud nafsu? Nafsu. Ya, Sister Hafni Abdul Majid, saya sangat rindu. InsyaAllah kita akan dipertemukan nanti. Saya turun ke Baling. Sister jangan lupa jumpa saya. Tak duduk Baling dah sekarang ni, Sister. Walaupun pencen masih panggil Sister kan. Kan naik lagi dah sekarang ni. Walaupun dah pencen. Mak Tok, Tok Mami. Okey. Okey. Okey, apa dia nafsu? Okey, nafsu adalah keinginan, iaitu kehendak terhadap sesuatu. Okey, saya jatuh cinta dengan anda. Saya ada kehendak, keinginan untuk sentiasa bersama anda. Kehendak dan keinginan bersama anda itu adalah nafsu. Kalau saya sangat mencintai ilmu, okey, sangat mencintai ilmu. Bila pergi dekat kedai buku je, keinginan saya untuk memiliki sebanyak mungkin buku-buku yang berkaitan dengan
apa yang saya minat dan cinta tersebut, bidang ilmu yang saya cinta tersebut. Keinginan untuk memiliki itu dinamakan nafsu. Okey, jika seorang remaja telah mempunyai seorang kekasih hati, mencintai kekasih hatinya, kemudian ada keinginan untuk bersama, keluar berdating, cakap melalui telefon, nak buat video call, semua keinginan tersebut dinamakan nafsu. Okey, nafsu adalah kehendak ataupun keinginan nak melakukan hubungan seks. Nafsu lah tu. Jadi nafsu ni dia ada banyak. Keinginan manusia ni ada banyak. Okey. Okey, jadi apa pula gila bayang? Okey, apa pula gila bayang? Siapa yang dah bercinta, wahai pun remaja-remaja purba? Okey, cuba kongsi apakah gila bayang? Ataupun Najiah nak kongsi, pernah tak merasai apa itu gila bayang? Jom. Apakah yang anda faham tentang gila bayang? Okey. Okey, tak nak kongsi. Okey, Mami kongsi. Don't worry. Gila bayang. Yang dinamakan gila. Malam terbayang, siang terbayang, mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang, hanya terkenang kepada engkau seorang. Wahai jejaka pujaan hati, pengarang jantung beta. Okey, kalau sekarang ni dah ada link untuk sampai ke hati awak dengan menggunakan HTTP apakah, ataupun join link WhatsApp group, ataupun join link FB atau Insta, Twitter, tu semua link-link untuk sampai ke hati awak. Okey. Okey, jadi bila gila bayang, maksud dia terkenang-kenang, terbayang-bayang, teringat selalu terhadap apa yang dicintainya, khususnya apabila tidak dapat memiliki, apabila ada perasaan ataupun keinginan tadi untuk memiliki, untuk bersama, untuk berdating, untuk berjumpa. Alamak, tak boleh jumpa pula lah. Sebab apa tak boleh jumpa sekarang? Sebab PKP. Jadi itulah dia, perasaan cinta itu, perasaan keinginan tersebut untuk berjumpa itu ditukar dengan seadanya yang lain. Boleh buat video call kan, kita boleh masih boleh berjumpa secara maya. Itulah orang yang dilamun cinta ni kreatif. Sanggup berkorban apa saja, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah tu tak erti dah tu. Sebab menyanyi lagu zaman remaja purba, tak nak remaja hari ni tengok dengar lagu tu pun tak nak kan. Tu tak boleh nyanyi, dah cukup. Nanti dia tutup, dia left terus daripada grup ni untuk live hari ni. Dia tak nak tengok, dia buka yang lain. Okey, jadi itulah dalam hati kita, manusia secara fitrahnya dianugerahkan dengan 3 komponen ini, iaitu semua manusia ada cinta, semua manusia ada keinginan atau nafsu, semua manusia ada masanya akan terkenang-kenang, akan terbayang-bayang terhadap apa yang diinginkannya, apa yang disukainya, dicintainya, dikasihinya. Okey, kalau apa yang disukainya, dikasihinya, dicintainya itu adalah gadis atau remaja ataupun individu yang dia pilih untuk menjadi teman istimewa yang bertakhta di hatinya, maka keinginan-keinginan nafsu itu akan mula muncul untuk jumpa, berdating, mesej. Bila tak dapat balasan dengan segera, dia akan termenung, susah hati, kenapa, merajukkan dan sebagainya. Mula terbayang-bayang, dah habis PKP di Kedah, PKPB dah sekarang ni, boleh dating kan, nanti kita nak dating kat mana ya. Dah mula merancang-rancang sebab ada gila bayang dekat situ. Okey, jadi bila semua manusia yang Mami katakan tadi ada ketiga-tiga komponen ini. Okey, jadi itu adalah normal dan biasa.
tak ada apa yang luar biasa. Tapi bagaimana boleh berlakunya hubungan seks sebelum kahwin? Okey, soalan banyak ni, soalan. Okey, supaya dengan menyoal kita boleh trigger otak kita untuk berfikir dan hadam ilmu yang kita kongsikan bersama. Oh, gitu rupanya. Okey. Jadi remaja-remaja purba yang saya kasihi, ada juga yang remaja-remaja yang menonton bersama ibu dan ayah di sini. Ada juga remaja-remaja yang akan menonton Mami selepas ini. Jangan lupa share walaupun tak dapat melihat secara live supaya ilmu ini dapat kita kongsi bersama, supaya kita dapat memelihara cinta kita kekal suci murni hingga ke akhir hayat kita dan diraikan dengan penuh keriangan. Okey, sampai masanya nanti sebagaimana yang kita bincangkan minggu lepas. Okey. Mami nak tanya semua kepada remaja-remaja dekat sini, termasuklah juga remaja purba yang bersama Mami. Okey. Sekarang ni musim panas kan? Kalau di Kedah lah, di kat tempat lain saya tak pasti. Okey, kalau di Kedah sangat-sangat panas. Ada respon daripada Bertam, Penang itu hantar mesej, sini panas lah, kena pasang aircon lah, yang tak ada aircon lagi tu kan. Okey, jadi bila musim-musim panas, okey, kalau kita tengok kanak-kanak kecil umur 3 tahun, 4 tahun kan, okey, 2 tahun, 3 tahun macam tu, 4 tahun. Kalau panas selalunya dia orang buat apa? Okey, duduk dalam rumah panas kan? Buka baju. Panas lagi buat apa? Tanggalkan seluar dia. Panas lagi dia buat apa? Dia tanggalkan semua pakaian dia, bertelanjang dia berlari ke sana ke sini. Kan? Biasalah umur 2 tahun, 3 tahun. Okey, panas. Okey, bagaimana pula dengan remaja-remaja yang sedang meningkat remaja juga ni? Kalau panas, macam mana buat? Okey, buka baju ke yang perempuan? Dah umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun mungkin. Najihah, buka baju ke kalau panas bersama keluarga di rumah? Tak buka dah kan? Dah tak buka baju. Buka seluar ke? Remaja lelaki mungkin dia buka baju. Buka seluar ke? Buka semua ke pakaian sehingga telanjang ataupun tidak ada seorang benang pun dan berlari ke sana sini? Bukan mungkin. Pasti tidak, bukan? Pasti tidak. Kenapa tidak bertingkah laku begitu? Dia kata buka kipas, buka aircon, panas kan belum buka. Kenapa tak buka baju? Kenapa memilih untuk buka kipas, buka aircon, pergi mandi? Dia kata jawapan yang selalu saya terima adalah, malulah Mami. Bila sebut pun dia orang dah rasa malu. Kalau awal-awal remaja 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dah mula malu baru bercerita. Bila Mami tanya, kenapa malu? Dah besar dah. Apa yang besar? Semualah besar. Apa yang besar? Dah mula ada perubahan pada fizikal. Payudara dah mula membesar, pinggul dah mula melebar, dah mula tumbuh bulu-bulu di kawasan-kawasan tertentu, khususnya di kawasan ari-ari dan juga di ketiak. Tak salah tahu kalau kita belajar bab ini kan, tak salah. Nanti kata apa ni ajak yang bukan-bukan. Ini adalah realiti tentang perkembangan pertumbuhan manusia, yang semua manusia makhluk Allah yang normal ini melalui perkembangan yang sama yang Allah anugerahkan. Jadi sebab itu kita kena faham dan happy dengan perkembangan kita supaya kita tahu apa yang kita perlu buat dengan tubuh badan kita setiap peringkat perkembangan tersebut. Okey. Jadi kenapa malu itu muncul bila masuk alam remaja ataupun awal remaja? Itu menunjukkan perkembangan emosi mula berkembang. Okey. Emosi remaja mula mencapai tahap kematangan di mana sudah bukan sahaja perasaan malu. Malu itu adalah emosi. Malu itu adalah perasaan.
Jadi bila sampai masanya, perasaan itu akan muncul dan matang untuk membuat keputusan sendiri tanpa diajar oleh ibu, ayah ataupun sesiapa di sekeliling untuk berperasaan begitu. Okey, jadi itu adalah anugerah Allah yang kita faham. Apabila malu itu samalah dengan cinta, itu juga adalah anugerah Allah. Ada perasaan sedih, ada perasaan marah, ada perasaan kecewa. Itu semua anugerah emosi ataupun perasaan yang dicipta oleh Allah terhadap makhluknya yang bernama manusia. Okey, sebab itu bila kita faham, kita boleh uruskan dengan sempurna. Insya-Allah itu adalah harapan dan doa setiap kita, khususnya remaja-remaja purba yang memiliki anak-anak remaja, bukan? Okey. Jadi tadi kita dah faham mengenai perkembangan emosi. Okey. Jadi bila perkembangan emosi sebenarnya dia selaras dengan perkembangan minda, perkembangan intelek, perkembangan pemikiran. Okey, maksud dia remaja telah pandai, tadi dia rasa malu, jadi dia buat keputusan untuk jangan buka baju, kita boleh buka kipas. Jangan buka baju, kita boleh mandi. Jangan buka baju, kita boleh buka aircon. Okey, kita boleh ada gantian. Jadi keputusan untuk mengganti dengan perkara yang lebih baik itu menunjukkan kematangan fikiran yang telah dicapai oleh remaja. So kita ada peringkat perkembangan emosi, peringkat perkembangan intelek, dan juga akan juga ditingkatkan dengan ilmu, menyebabkan kita juga turut akan mencapai tahap perkembangan spiritual. Okey, apa dia ke spiritual tu, kerohanian dalaman kita. Okey. Okey, Mami nak tanya kepada remaja-remaja dekat sini semua. Selalulah kalau kita nampak orang berdating, okey, pasangan tersebut inginkan privacy, selalunya dia orang berdating di tempat-tempat yang macam mana? Okey, bila dia orang ada keinginan untuk bila bersama, okey. Hai Arif Qayyum, hai Q. Okey, bila berdating apa yang akan jadi? Okey, selalu kita tengok orang berdating, mula-mula jalan jauh-jauh, lepas tu jalan sebelah-sebelah. Bila jalan sebelah-sebelah apa jadi? Oops, terpegang tangan. Okey, jalan berpimpingan tangan. Daripada jalan berpimpingan tangan apa jadi pula? Oops, terpegang bahu, terangkul pinggang sambil berjalan, sambil rangkul pinggang ataupun dirangkulnya bahu pasangan yang disayang untuk melahirkan rasa sayang. Okey. Okey, yang si jejaka, okey, tarikannya tadi kepada fizikal. Okey, bila menyentuh, apa akan terjadi dekat hati? Rangsangan mula timbul. Yang terjadi kepada gadis, romantiknya dia bila dating dipegang tangan dengan saya. Okey, ni kajian wanita, tarikan dia dominan kepada emosi. Lelaki tarikan rangsangan yang dominan kepada fizikal. Sebab itu kalau kita tengok lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis lelaki, banyak yang memuji tentang kecantikan fizikal wanita. Contohnya lagu yang sekarang. Kalau lagu dulu pandailah. Jasnita kali pertama. Okey. Terpandang wajah, terpegung aku dan terpesona. Lagu sekarang Akilah. Oh Akilah. Lagi lagu sekarang lagi apa lagu? Banyak lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis lelaki memuji dan menyebut, menyeru nama dan kecantikan wanita. Sementara lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis wanita banyak yang menggambarkan tentang emosi ataupun perasaan. Okey, contohnya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Najwa Latif, cinta muka buku, lagi apa, kosong, itu juga menggambarkan tentang emosi, tentang perasaan.
Okey, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Datuk Siti Nurhaliza dan sebagainya. Okey, apa dia Kirana? Tu pun masih menyebut tentang emosi. Sakit hati semua nak luah. Okey, jadi semuanya menggambarkan tentang emosi. Okey, menunjukkan wanita kalau suka tengok cerita, baca novel, cerita cinta, novel cinta, tetapi lelaki kalau tengok movie suka yang action, suka yang aksi, suka yang ganas, wrestling, sukan, bola sepak dan sebagainya kan. Jadi tarikan lelaki dan wanita berbeza, dan perbezaan ini apabila disatukan di situ, bila berdating, yang lelaki rasa macam wah ada rangsangan seksual dekat situ, tetapi yang wanitanya masih lagi rasakan itu adalah hubungan yang romantik. Jadi okey, nanti kita cerita tentang garis hubungan dalam perhubungan. Okey. Jadi sekarang ni satu soalan yang semua kena jawab adalah selalu orang yang dating dan cuba ringan-ringan selalu, dia orang dating dan memilih tempat-tempat yang bagaimana remaja-remaja ni wajib jawab. Okey, remaja-remaja ni wajib jawab. Arif Qayyum. Selalunya orang pilih tempat yang macam mana, Arif Qayyum? Q. Tolong jawab Q. Lily. Ni remaja-remaja yang bersama saya yang purba masih lagi boleh membuka ruang. Okey, selalunya bila berdating, orang akan pilih tempat yang macam mana untuk ringan-ringan. Faham kan ringan-ringan? Pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium. Itu remaja kata ringan, bukan remaja purba ni, okey? Saya pinjam pengalaman yang saya kendalikan bila bersama remaja. Jangan salah faham, salah takrif, nanti viralkan saya, bukan? Saya nak berkongsi ilmu supaya kita semua faham dan arif bagaimana boleh terjadinya hujung geni Azizi. Okey. Tempat yang romantik lah. Tempat yang sunyi, yang gelap, yang jauh dari pandangan mata orang, bukan? Jadi bila jauh dari pandangan mata orang, apa yang dirasai oleh pasangan tersebut, okey, selalunya orang dating macam mana dia buat? Dia duduk sebelah-sebelah. Okey, untuk menghayati duduk sebelah-sebelah tu, dia pun cerita sama-sama, jadi dia pegang tangan. Okey, jadi bila pegang tangan, yang perempuan ni akan rasa romantik. Okey, selalunya yang perempuan akan buat apa? Untuk menghayati saat-saat romantik tersebut, yang perempuannya akan melentukkan kepala di atas bahu sang jejaka. Wow, romantik sangat kan? Jadi sang jejaka apabila dalam keadaan begitu, apa yang jadi? Perkembangan fizikal tadi juga akan turut mempengaruhi perkembangan emosi dan perkembangan seksual, bukan? Okey, jadi yang lelaki dia dah mula akil balik, dah mula ada rangsangan dekat bahagian alat kelamin dia. Dia mula ada rangsangan tegang. Apa yang rasa kat situ? Okey, dah ada rangsangan seksual. Jadi dia tengok gadis yang dekat atas bahu dia, comel juga kan. Kekasih aku ni apa yang dia buat? Akan mencuri cium di dahi. Okey, air terjun. Lencun lah, penat. Okey, jadi yang gadis itu apabila dipegang, dipeluk, dicium, dia balik, dia duduk, dia tidur, tak tangan atas dahi. Tengok, romantiknya boyfriend aku kan. Hari tu keluar, dia pegang tangan aku. Kemudian keluar, dia peluk pinggang aku. Kemudian keluar, dia peluk bahu aku. Kemudian dia cium aku. Dia tak ambil kesempatan. Dia kan sayang aku. Azizi kata remaja dah mula ringan-ringan di media sosial. Betul, itu adalah remaja sekarang. Dah mula ringan-ringan di media sosial. Mami pun ada dapat kes-kes yang macam ni, di mana boyfriend dia cakap, rambut awak panjang ke pendek? Cuba tengok rambut awak. Janganlah, tak boleh tahu tengok rambut kita. Tengoklah, bukan ada orang lain tengok pun, kita dua orang je kan, tutuplah pintu tu. Dia pun buka tudung dia.
Dia tunjuk rambut dia. Hey, payudara awak kecil ke besar? Boleh tak tunjuk? Bukan sikit pun, tak apalah awak pakai baju lah, tapi tunjuk dekat bawah. Itu ringan-ringan dekat media sosial. Ada lagi lah yang tak sesuai untuk kita dedahkan di sini. Okay, mungkin kita boleh dedahkan secara, kalau perjumpaan secara fizikal, sebab nanti kat sini ramai pula yang viralkan. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab mami juga untuk fahamkan supaya nanti semuanya kita selindung-selindung tak sampai, tetapi itulah yang dibuat oleh remaja, tetapi remaja tak sedar bahawa itulah yang dimaksudkan, yang dikatakan oleh remaja itu sendiri ringan-ringan, bukan? Okey, jadi tadi yang buat yang keinginan untuk tengok, sebab awak adalah saya punya, itu kan nafsu. Keinginan untuk bercakap telefon, keinginan untuk keluar dating, keinginan untuk berpelukan, itu kan nafsu. Tetapi remaja keliru, itu cinta ke, itu kasih ke, itu sayang ke, itu rindu ke, itu gila bayang. Tetapi semuanya dilansamkan dengan satu bahasa, iaitu cinta. Jadi bila dilansamkan begini, tak diklasifikasikan satu-satu, maka tersalah faham, tersalahlah membuat penyesuaian. Bila teman lelaki atau wanita minta untuk melihat sesuatu, meminta itu adalah menunjukkan keinginan. Jadi keinginan itu tidak boleh dipenuhi. Okey, tetapi cinta tidak salah untuk dihayati. Kalau betul awak sayangkan kat saya, awak tidak akan meminta, tidak menginginkan sesuatu yang bukan hak awak daripada saya. Okey, tetapi disebabkan tidak faham, maka sebab itulah permintaan-permintaan tersebut diminta, dipohon tanpa rasa bersalah. Okey, jadi sekarang ni kita very clear dengan apa itu cinta, nafsu ataupun keinginan, dan juga gila bayang. Dah terbayang-bayang dah ni. Kena pula ada yang selalu melayari filem-filem porno ataupun gambar-gambar porno dan sebagainya. Apa dia porno? Nanti remaja dekat sini tak faham. Jadi mami kena sebut juga dengan jelas gambar-gambar lucah, filem-filem lucah yang akhirnya mendatangkan nafsu syahwat, meningkatkan nafsu syahwat kepada remaja yang mula mengalami akil balik. Sebab di dalam mimpi, untuk mencapai akil balik tersebut, itulah mimpi yang dinamakan mimpi basah sehingga mengeluarkan air mani, bukan? Jadi episod mimpi yang bertandang ditambah dengan keinginan untuk mengetahui, mencari daripada media sosial dan meneroka dengan kekasih sendiri, ini adalah satu perbuatan yang mengikut nafsu dan juga gila bayang, bukan cinta. Kalau cinta tersebut adalah perasaan sayang, perasaan yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau orang bercinta sanggup mengorbankan apa sahaja, saya tak akan memiliki dia. Macam Ratna kata tadi, saya cintakan dia, tak apalah walaupun saya tidak dapat memiliki dia, kerana saya betul-betul sayang dekat dia. Dia tak bagi keluar dengan saya kan, maka saya respect terhadap keputusan tersebut. Okey, dia nak exam kan, jadi saya respect dengan kekangan dia tidak boleh selalu berkomunikasi dengan saya, kerana dia perlu commit terhadap study dia. Okey, jadi itu adalah cinta. Okey, bagaimana cinta tersebut boleh terbabas untuk melakukan hubungan seks sebelum kahwin? Jawapan dia tadi, kalau siapa yang dekat sini bagi jawapan, kita dah remaja dah ada perkembangan emosi yang cukup matang. Dah mula rasa malu, dah mula rasa cinta, dah mula rasa sedih, dah mula rasa sayang. Remaja dah boleh mencapai kepintaran emosi yang tinggi, iaitu boleh membezakan yang mana dosa, yang mana pahala, yang mana baik, yang mana buruk. Okey, tetapi apabila sampai kepintaran spiritual, kalau jawapan yang remaja bagi pada mami tadi, orang berdating di tempat yang sunyi, orang berdating di tempat yang jauh daripada pandangan mata orang berdating di tempat yang gelap,
Maka kalau itulah jawapannya, sekiranya remaja masih memilih untuk bercinta dan keluar berdating, maka remaja yang Mami kenal ini sangat berisiko untuk melakukan hubungan seks sebelum kahwin, walaupun hari ni boleh bagi dekat jawapan dekat Mami, tak maulah, berdosa kan, haram kan, nanti masuk neraka kan. Walau apa sahaja hujah, tetapi kepintaran spiritual, SQ dia sangat nipis, senipis kulit bawang apabila dia bercakap orang yang selalu dating memilih tempat-tempat sebegitu. Sebab orang yang mempunyai kepintaran spiritual ataupun keimanan yang tinggi, bila ditanya begitu tadi, dia akan jawab, tak boleh lah, dekat mana-mana pun kita tak boleh dating dan berpegangan tangan, berpelukan ataupun bercium ataupun ringan-ringan selagi mana kita tak berkahwin, walaupun jauh daripada pandangan mata orang, walaupun di tempat yang gelap dan suram, walaupun di tempat yang tidak diketahui orang, tetapi ada satu yang tidak boleh kita sembunyi, iaitu CCTV yang paling besar dan menguasai seluruh alam harta di dalam batu sekalipun, iaitu Allah yang memerhatikan kita. Kalau itu jawapan yang remaja-remaja semua pilih, insya-Allah anda boleh bercinta dengan selamat kerana anda mempunyai kepintaran emosi, kepintaran intelek, kepintaran spiritual yang tinggi, yang seimbang, yang boleh mengawal diri anda daripada melakukan hubungan seks. Tetapi yang sebagaimana yang sebaliknya yang Mami cakap tadi, maka jangan letakkan diri anda di dalam risiko. Mungkin selama ini kita tidak faham kenapa orang yang lebih dewasa daripada kita, iaitu guru-guru kita, ibu ayah kita, mungkin saudara-saudara mara, jiran kita, sahabat handai kita yang lebih dewasa daripada kita, semua orang melarang kita daripada bercinta di alam remaja kerana takut membuang masa ataupun gagal. Sebenarnya jawapan yang Mami nak kongsi, cinta itu tak salah, cinta itu suci murni, cinta itu adalah anugerah yang tertinggi daripada Allah untuk setiap insan. Tetapi cinta yang tidak diuruskan dengan bijaksana, itulah akan menyebabkan manusia itu gagal dalam kehidupan percintaannya. Okey, dan dalam kehidupan percintaan, sekiranya kita gagal sehingga terlanjur melakukan hubungan seks, maka tak mustahil untuk cinta itu terputus di tengah jalan. Sebagaimana yang kita cerita tentang 3 kuntum mawar pada minggu lepas. Siapa yang tak tengok minggu lepas, tengok cerita 3 kuntum mawar. Okey, kau mawarku. Itu tajuk minggu lepas kan? Okey, jadi tadi kita tengok dalam graf perhubungan manusia, tidak akan jatuh graf itu, malahan dia akan semakin meningkat dan terus meningkat. Daripada mula berdating, mula-mula kalau berkenalan, minat, ambil nombor telefon dulu, kemudian minta telefon, kemudian lepas telefon nak video call, lepas video call dah boleh jumpa kan. Dalam alam maya tak boleh, nak kena jumpa secara fizikal juga. Dah berjumpa secara fizikal, dah mula terpegang tangan, kemudian terpegang pinggang, mula-mula rasa rahsia dan malu-malu, kemudian dah hilang malu, dah mula bercerita dekat kawan-kawan, kemudian dah boleh declare dekat parents, kata dah bercinta dan sebagainya. Jadi dalam perhubungan, dia akan ada fasa yang terus meningkat ke atas, sehinggalah berkahwin ataupun tidak berkahwin, akhirnya melakukan hubungan seks. Kalau berkahwin, alhamdulillah melakukan hubungan seks yang selamat. Jadi itulah hakikat ataupun realiti dalam cinta remaja. Okey, tak bestnya putus. Itulah. Jadi itu adalah realiti yang tak boleh
nafikan cinta adalah anugerah, tetapi tersalah menguruskan cinta akhirnya menyebabkan diri yang binasa. Okey, bukan salah ibu, bukan salah ayah, bukan salah orang dewasa semua untuk menghalang kita cinta, tetapi semua orang dewasa bimbang sekira remaja tidak mempunyai 3 komponen tadi dengan tinggi. Jadi, untuk mengawal diri, tingkatkan kepintaran emosi. Macam mana nak tingkatkan kepintaran emosi? Apa maksud kepintaran emosi itu sendiri? Kepintaran emosi bermaksud kita bijak mengawal perasaan kita. Okey, kalau tak nak, kena tunjuk reaksi wajah yang tak nak. Tak nak lah apa pegang orang. Tak nak lah, kenapa nak kena dating? Kata cinta. Biarlah kita hanya bercinta di muka buku. Bukanlah tudung sikit. Tak nak lah, kenapa saya nak kena tunjuk kepada awak sedangkan awak bukan mahram, bukan ajnabi saya. Alah, bukan luar pun nak tengok je, bukan boleh pegang pun, bukan boleh potong pun rambut awak. Awak faham tak saya kata tak nak? Okey, sebab lelaki dianugerahkan oleh Allah dengan sifat tak putus asa, dia akan terus memujuk. Okey, jadi maka perempuan ini kena pandai potong. Jadi bila kita tak nak, bila dipujuk, nanti akan terkalah dekat situ. Maka apa yang perlu dilakukan adalah cut off, potong. Okey, 2 kali apabila dipujuk lagi, terus jangan layan. Okey, block dia dekat situ. Kita tak pernah jumpa lagi. Saya tak kenal mak ayah awak. Saya tak kenal siapa-siapa tentang diri awak. Awak suka-suka je suruh saya buka rambut dekat awak kan. Okay, suka-suka je suruh saya tengok, tunjuk bilik tidur saya dekat awak kan. Maka dengan itu ada intelek yang tinggi dan pandai memilih yang mana satu baik dan yang mana satu buruk. Kena juga tingkatkan kepintaran emosi, bagaimana nak mengawal dan menunjukkan keinginan tidak mahu itu dengan bukan sahaja perkataan, malahan potong terus, tunjukkan dengan tindakan, tidak melayan ataupun blok kalau secara media sosial, ataupun kalau berjumpa terus berlalu dan tinggalkan orang yang memujuk anda melakukan perkara yang tidak baik. Okey, tak kiralah siapa-siapa pun, lelaki ke wanita ke, sebab kita tak boleh bias kadang-kadang. Bukan saya nak dia pun, dia yang ajak saya kan, dia yang offer bagi free dekat saya kan. Okey, jadi itulah, kena faham betul-betul apa itu cinta, apa itu nafsu, apa itu gila bayang. Okey, dan uruskan dengan betul-betul dengan cara meningkatkan kepintaran emosi, kepintaran intelek anda dan juga kepintaran spiritual, iaitu keyakinan dan kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Insya-Allah kita remaja-remaja, anak-anak remaja yang mami sayang mampu untuk menjaga diri masing-masing supaya kekal selamat, bukan saja dari COVID-19 tetapi kekal menjaga maruah diri, teruna dan dara masing-masing. Jadi itulah sahaja untuk petang ini. Semoga apa yang kita kongsikan ini dapat menjadi manfaat bersama supaya kita mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Ayah kata daripada mami, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di atas lori. Kalau ada silap dan salah, I'm very very sorry. Ayam hutan, ayam selasi. Sekian, terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Love you all. Ketat-ketat dil jannah.